Okay. So kita ada table di sini. Kalau kamu tengok, kita ada dia punya kolom. Kita panggil ni kolom. Setiap dia punya title atau label yang atas tu dia merujuk kepada by column. Okay, yang ni by column. Dan kalau ikut by baris, dalam bahasa Melayu kita panggil baris, dalam bahasa Inggeris kita panggil row. Row just kita panggil x-axis lah. Okay, dalam bentuk melintang. So kena faham yang ini kolom, yang bawah tu adalah row. Okay. Dalam linear algebra ada belajar pasal matrix. So you know which column and which row. Siapa ambil linear algebra Sam ni? Semua ambil? Macam mana rushing tak belajar? Rushing kan? Saya masuk week 5 macam kamu kan? Sebab ada recording time tu lepas COVID, saya tengok recording tu dapatlah cover balik. Tapi memang betul lah apa yang Dr. Haida cakap, you all kena study sendiri lah. Macam saya pun, saya buat, kan ada nota tu kan, ada example kan. Saya buat je semua example tu supaya saya faham. Sebab nak harapkan senior tak approach kami. Jadi saya tak kenal senior, saya tak kenal lecturer. So just belajar sendiri je lah. Kelas memang busy kan. So macam ni lah. This is your opportunity lah untuk study bersama daripada study sendiri, kan? Okay, so ni adalah dia punya data dalam table. Okay. Dan data ni dia akan bagi sini sahaja, dalam part observation sahaja. Okay. Di mana nanti kamu kena calculate dia punya total. Total ni maksudnya just tambahkan sahaja dia punya data dan kamu letak total di sini. Yang kolom total kamu create new column dalam exam nanti. Dalam paper ke dalam exercise ke kamu create new. Dan average ni dia adalah optional. You can create another column or not. It's optional. Okay, tapi biasanya saya suggest lah kamu buat optional column. Okay, average. Average is mean. Okay, kena faham mean. That's why kita ada Y bar. Biasa kita jumpa mean adalah X bar. Now kita belajar variable Y. Okay, so kita ada dekat sini kita ada huruf A. A kita panggil dia sebagai treatments. Okay, or we call it by levels of a single factor. Okay, so how many treatment? So kita tengoklah treatment kita ada berapa kat sini. Ada berapa row kat situ. Kadang-kadang treatment dia letak dekat kolom. Observation dia letak kat row. Dia boleh jadi transpose. So you kena tengoklah apa itu yang kita fahamkan dengan treatment. Treatment is like something that we insert into the data. Contohnya, kita letakkan suhu 100 darjah. Tiba-tiba yang the next one is 150 darjah. So that is we call treatment. Apa yang kita insert dalam tu, apa yang kita ubah, what we change. Okay, so dia level lah, level. Tahap 1, tahap 2, tahap dan seterusnya. How many? Kita tengok bilangan dia punya A. Okay. Ni of course masuk exam. Okay. Ni kita panggil dalam bahasa kasarnya adalah equation, betul? Kan? Equation kan? Sebab dia tanda sama kan? Tapi dalam statistik, mostly dia orang panggil model of the data. Model ni bukannya model yang macam kamu bina satu box dan kita anggap dia sebagai model. No. Model dalam statistik ni adalah equation. Okay, so linear algebra dia ada banyak, dia ada such equation, so we call it by model. Okay, so ni the first model that you found. Okay, ni tajuk pertama kita, first model kita adalah y ij equals to mu I plus EIJ ataupun epsilon IJ. Okay. Tapi kena buat ni lah dia punya open bracket tu. Saya tak tahu, saya dah lupa dah nama dia. So dia ada I, dia ada J. Sebab tu saya suruh kamu salin dalam grup WhatsApp tu, salin yang ni. Sebab nanti ada soalan dia tanya state the model of ANOVA.
simple ANOVA contohlah contoh. So sini adalah simple sahaja sebab dia ada new sahaja. Satu sahaja variable. So dia pecah dua I equals to 1, 2 and the next increment until A. And then J refers to observation. Tadi treatment, now observation. So kita ada dua sahaja, A and N. A untuk treatment ataupun level, N untuk observation. So awak boleh baca di sini. Tapi dia tak bagi tahu lah I itu apa, J itu apa. Just saya bagi tahu secara tambahan lah. But kalau dia ada 3 markah, dalam soalan tu ada 3 markah, 3 marks, you must state what is mu and what is epsilon. So kat sini ada dia punya bacaan kat sini. Mu is the mean. Senang je. Mu itu mean lah. Of the I. Takkanlah J pula kan. Mestilah I. Tapi awak kena baca. I of treatment. Dah cukup. Buat ayat sendiri. Kena faham. I adalah treatment. Kan? So and then epsilon ij. Sebab dia total ij. Is the random error. Sebabkan epsilon ni bentuk dia macam E. Jadi kita anggap dia sebagai error. Okay? Kita akan compute error. So ni So dia punya equation yang ni treatment. Okay. Yang ni general. Sekejap, saya lupa nak asingkan. Yang ini adalah general equation. Oops. General model ataupun equation General model. Dia ada mu and then epsilon. Tapi untuk yang another way, you can also create another one. Dia ada mu, dia ada treatment. Sebab ialah DOE, design of experiment. Kita ada A kan? Kita ada A dengan N, betul tak? Ni, dua ni. A untuk treatment kan? So bila dia ada treatment, dia akan wujud satu lagi simbol. Kita panggil dia sebagai tau. Okay, bunyi dia macam ni, tau. Tau. Sebab dia ada macam unsur T kan kat situ. Ni. Bentuk macam T lah. Macam mana? Sini. Tak macam mana? Sini. T. Tau. Treatment. Something. Dia punya simbol dia dekat-dekat je. Senanglah nak ingat. Okay. Nanti you belajar blocking, dia ada lagi satu. B. Blocking. Ataupun beta. Kan? So dia punya simbol dia dekat-dekat dengan bunyi sebutan. So nanti nak senang, kalau soalan tanya, the treatment effect. Sorry, the treatment effects model. So inilah treatment effects model. So you can catat kat sebelah ni, treatment effect model. Treatment effect model. Yang tadi general yang tadi general, yang ini untuk treatment effect model. Tak apa, jangan risau. Yang ni nanti saya nak you all tuliskan setiap example ataupun setiap soalan yang saya bagilah. So nanti senang nak ingat. Kan? Okay. Alah, banyak-banyak ni baca je lah. Sebab exam tak masuk pun. Formula. Sekarang kita dah masuk formula pula. Semua tak belajar lagi hypothesis testing, betul tak? So saya akan ajar Yang ini saya tak buat slide, tapi saya ada slide dia, cuma saya tak nak share sebab yang tu adalah prop step 2 kamu lah. Jadi kamu catat step untuk buat hypothesis testing. Saya tulis kat tepi ni. Tak naklah kuning. Kita ambil warna hitam. Okay. Hypothesis testing. Testing untuk DOE DOE. DOE itu stands for this subject lah. Design of experiment. Kita ada, saya tak ingat berapa step, tapi saya tulis dulu. The first one, declare the hypothesis. Yang ni lah yang kita nak baca. The hypothesis. Hypothesis ni dalam bahasa Melayu dia adalah memanglah hypothesis, tapi dia punya maksud dia kesimpulan ataupun statement yang kita nak sokong ataupun tak nak sokong. Dia ada satu summary yang kita nak sokong ataupun tidak sokong based on this H.
Kita ada hypothesis 0, kita ada hypothesis 1 ataupun null hypothesis and alternative hypothesis. Ini akan belajar masa PropStat 2 next sem. So awak boleh catat, H null ni adalah null hypothesis, and then kita ada alternative hypothesis. Hafal tau yang ni. Kalau tak hafal, hilang 2 markah. This 2 is 2 marks. Sebab dia dalam step 1. Okay, nanti saya terangkanlah macam mana nak guna H null H1. Kalau saya terangkan sekarang, kamu tak akan faham. Okay? So, just take note. Ni adalah step 1 Dua ni je. Tulis dua ni je dapat 2 markah. Boleh? Okay? Nanti kita buat sama-sama So, yang ni kita hold dulu. Okay, yang ni pun sama juga hipotesis. Tapi yang ini dalam konteks treatment. Macam tadi, kalau apa beza dua ni? Boleh ke saya buat yang ni dalam exam? Boleh, tak ada masalah. Kalau saya tak nak buat yang atas ni, saya nak buat yang treatment. Boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Tapi dengan syarat kena betul. Kalau you nak guna yang atas, pastikan yang akhir dia mestilah mu juga. Mu yang mungkin yang keempat, mu yang kelima, something. Tapi kalau yang bawah ni kan, beza dia dekat sini sama dengan kosong. Beza dia just letak yang tu je. Mana satu yang senang nak ingat? Yang bawah ke yang atas? You pilih sendiri. Boleh? Kalau saya pilih yang atas. Senang. Sebab dia adalah directly answered. Okay. Ni just another answer lah. Tapi saya tak suggest lah. Ni just untuk knowledge kamu. So kamu just baca lah nanti. Ya, ni formula. Kalau kamu baca formula ni kamu tak akan faham. So saya pergi directly kepada table formula. Panjang sangat ni formula. Tengok formula takkan reti pun. Just kena ada kawan kamu di sini. Ni kawan kamu, calculator. So kamu kena ada tu. Saya ada 2 version calculator. Calculator version lama dan calculator version baru. Dan Classwiz saya punya dah expired. Sebab yang tu kena bayar. Dan saya tak bawa yang real. Nanti saya bagi tahu step dia. Sama je step dia. Ni. Ke surat 75. Table 3.3 yang saya screenshot tu. Ini adalah formula yang tak nak kena hafal. Okay, kena hafal. Yang you all tanya. Ni apa Ini table ANOVA. ANOVA table. Ini adalah ANOVA table. Nanti formula-formula tu kamu kena hafal. Okay, tak apa. Kita biar dulu. Nanti kita hafal Okay. Dah ready dah masuk next example? Dah Okay. So ni konteks dia. Contoh dalam exam, dia bagi sampai sini sahaja. Okay, sekarang. Saya nak bagi jawapan. Okay. Mana satu yang A? Treatment. Mana treatment dia? Yang ini atau yang ini? Yes. Level. Nampak? Level. Kejap 160 power. Tiba-tiba tukar power dia tinggi sikit. 180. Tiba-tiba 200. Tiba-tiba 220. You can count. Awak boleh measure. Benda tu awak boleh ukur. Okay? Tapi kalau macam observe ni, dia adalah bilangan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dia adalah number. So you cannot measure but you can count. Beza You cannot measure but you can count. So dah nampak pun nama pun observe kat situ. So dia adalah observation lah. Dia adalah N. N ada berapa? 5. N besar adalah 4 kali 5 lah. 20 lah kan. N besar dia. Tapi observation setiap column atau setiap row tu adalah 5 sahaja. Okay, macam mana nak buat ni? Saya tak reti. Okay. So data dah ada. Okay, dia akan bagi sampai situ. So tengok calculator, buka calculator. Kita siapkan. You all dah salin ke yang ni jadual? Ada yang belum salin? Belum salin. Okay, salin jadual je. Salin jadual Bagi ruang sikit untuk total dengan average ni.
Yang mana yang dah salin, kamu boleh calculate dia punya total by row. Okay, tambahkan. Okay, sini. Saya dah asingkan. Senyap sangat tu Isma. So kalau you all total setiap row tu mesti sama dalam contoh 3.1 ni mesti sama. And then sediakan lagi satu di sini, grand total. Kita panggil dia grand total. Dia letak y double dot. Y double dot Ni kalau kamu nampak lah. Kenapa dia macam pudar kat depan ni, memang pudar. Boleh edit sharpness. Lah, asalkan kamu nampak Okay, so kita kira macam ni kalau kamu kira satu-satu makan masa. Betul tak? Tapi nak tak nak kena buat lah, kena kira. Yang makan masa sebenarnya bukan di sini, tapi di sini. Dan saya ada trik dia macam mana nak mempercepatkan kiraan. Okay, nanti saya tunjuk trik this week saya akan ajar fully manual calculation. Next week saya akan ajar by using Meditech. Then kita habiskan chapter 2 masuk chapter 3. Okay. Ni risau kita belajar santai. Okay, so Okay, kalau you just tambah, you akan dapat sama. Mesti sama tak sama, salahkan buku ni. Okay, then average. Average is mean setiap row. So kalau kamu tambah, kalau kamu dah dapat total tadi 5756, just divide by n kecil, iaitu 5. So you akan dapat 551.2. Okay, mesti sama. And then the others answer pun mesti sama. Okay. Dan untuk ni, kalau bawah ni adalah grand total, di mana dia sum up all these 4. Okay. Dia sum up from Y1, Y2, Y3, Y4. And then dia akan dapat 12,000 lebih lah. Sama juga dengan average. Average, dia bukan tambah Dia bukan tambah. You can, kat sini kan kalau kamu perasan, dia ada Y bar double dot. Kan? Y bar double dot. Maksudnya ini adalah, saya tulis kat sini. Kalau ni adalah grand total. Okay. So, dekat belah kanan dia tu adalah grand mean. Faham Grand mean. Maksudnya, kamu kena cari mean untuk empat-empat ni sahaja. Kamu tambahkan all these 4 and then divide by 4. Okay, sebab dia average kan? So sum up this and then divide by n. N dia adalah 4 yang ni. Okay, kalau confused, refer balik formula yang masa belajar dulu. Betul tak? Formula average kan? Ni S bar. Okay, formula dia. Tapi kita tukar Y lah. Y. Ni Y. Okay, so dapat ni. Okay, senang je buat benda ni. Okay, settle table. Dah salin table. Dah Okay, saya bersihkan. Tak apalah. Okay, so di sini next. Okay, step 1 dah settle yang apa
hypothesis testing. Kamu boleh conteng kat sini step tu. Nombor 2 tadi adalah statistical analysis. Yang ni saya dah terangkan apa itu statistical analysis masa dalam chapter 1. Okey, kalau tak ingat, statistical analysis ni adalah kira-kira. Susah ke senang nak ingat? Senang je kan? Kira-kira. Kira-kira manually tau. Bukannya kira-kira guna software. Ya ke? Dua-dua lah. Tapi kita belajar guna manual. Okey. So ni kira-kira lah. Saya ni kira-kira Kira-kira. Buat analisis. Okay, calculation. Ataupun calculation dalam bahasa Inggeris. Calculation. Okay. So, next step ni, kamu tengok di sini dia ada step dia nak cari tu. First, dia mesti cari total dulu. Sum of square total. SST. Okay. Kamu boleh jot down nota tepi. Kamu buat nota tepi. SST equals to sum of squares total. Terbalik lah. Total sum of square. Balik. Total sum of squares. Tapi kita suka gunakan definition SST. Okay, SST. Okay. So SST ni, kalau kamu tengok kan, macam mana ni? Ada summation, ada y kuasa 2 tolak dengan y kuasa 2 over dengan n. Macam mana tu nak buat? Okay. Tengok kat sini data dia. 575 di sini. Okay. Okay. 575 dekat nombor yang first data. Then dia square dia punya data tu. Nampak? Dia square. Setiap ni dia square. Dia square yang ni, dia square yang tu, ni tu. Ada 5 lah. Lagi, sambung lagi. Lagi, ada lagi. Berapa banyak 25. 20 kali kena buat. Tengok last sampailah 710. Dia punya malas dia buat dot. Dalam exam jangan buat macam tu. Okay. Tapi macam mana saya jawab exam? Saya tulis macam mana tau? Ni dah ada kan? Grand total dah ada kan? Okay. Ambil calculator. Okay. Semua guna calculator apa? Tengok. Class Swiss. Okay. Apa semua Class Swiss? Okay. Dekat situ ada menu, betul tak? Tekan menu. Lepas tu kan, dia ada pilih nombor 6. Nombor 6 tu adalah untuk start. Start. Ni. Kalau macam saya, start lah. Kat sini start. Okay. Lepas tu ada one var kan? One var kan? Pilih yang tu. One variable lah. Lepas tu keluar macam ni. Betul? Dia keluar macam ni. Keluar tak? Menu nombor 6 first variable. Menu nombor 6 first variable. Keluar? Ke tak keluar? Lock. Tenggelam. Tak boleh on. Dah. Okey. Apa lagi lepas tu di sini kan nak senang, kamu isi je data yang ada dalam ni. Semua ni kamu isi. Tak payah ikut urutan pun tak apa. Isi je. Kalau saya isilah 575. Kan? Isi betul-betul Nanti double check.
Okey. Lepas dah isi kan, dekat belah bawah shift bawah shift ada OPTN, ada OPTN kan? Cuba tekan OPTN. Nanti dia pilih apa? Dia ada pilih macam ni tak? First variable calculate. Tekan yang tu. Dah. Dia keluar apa? Dia keluar semua. Dia keluar semua. Dia keluar macam ni kan, banyak-banyak simbol ni kan? Kan ada simbol-simbol dengan answer dia kan? Okey. Saya nak you pergi cari simbol ni. Sekejap. Saya nak kamu cari simbol. Ni. Simbol EX squared. Ada tak EX squared? Sama tak? Sama kan? So, tahu tak masa saya exam, saya buat macam mana tau? Saya buat macam ni. SST equals to summation of X squared minus summation of X squared over N. Faham tak? Saya punya formula. Ni formula saya tau, saya buat sendiri. Betul dapat full mark? Macam ni je. Tak payahlah nak tulis satu tak payah. Bagi masa. Okay. So, apa yang kamu dapat tadi? Okay. Apa tak sama? Oh, sebab ni jawapan akhir. Okay. So, kamu tulis dulu di sini. Tapi still formula ni kena tulis Kalau tak tulis formula nanti doktor tak tahu kamu guna formula mana. Faham? So, kena tulis formula. Sebelum setiap kali calculation, sila tuliskan formula apa. Itulah belajar statistik. Sekejap mana saya punya ni? Betul saya. Okay, so jawapan dia adalah 770 4511. Sekejap Saya punya ni banyak ragam. Saya tak nak pakai ni lah. Saya pakai whiteboard. Ni kalau banyak ragam ni, limas segak. Okay. So SST equals to ini saya nak warna hitam. SST equals to summation of X squared minus summation of X T squared kan over dengan N besar. N besar bukan N kecil N besar. So apa answer dia? Dia punya jawapan tadi saya dapat 770 7704511. Okay, and then minus by yang ini mesti sama dengan yang dalam kolom grand total tu. Yang ni 1 2 3 5 5 mesti sama. Macam mana nak tahu? Cari dekat simbol EX sahaja. Nampak? Summation of X. Tapi kita guna Y kan? So anggap je X tu sebagai Y. Mesti sama Tak sama mesti ada something wrong somewhere kat situ. Jadi bila kamu tekan calculator kan, kamu tekan sampai 20 data, kemungkinan akan ada satu yang tersalah tekan. Kan? Nak elak benda tu, nak elakkan careless ataupun miswriting kan? So gunakan kaedah calculator. Senang. Jadi tak ada pun kecuaian di situ. Melainkan kalau salah tekan juga dalam calculator. So jangan yang tu tak nak. 1, 2, 3, 5, 5 dikuasakan dengan 2. Okay. Bahagi dengan tak tahu N berapa. Jangan risau. Calculator ada. Cari calculator yang ada huruf N. Ada tak? N kecil tu kan? Walaupun dia N kecil kat calculator, dia adalah total. Sebab kita letak 20 data tadi. Faham? So dia ada 20 data. Okay. Over dengan 20. Kira lah sendiri. Macam mana saya buat? Saya tulis balik jawapan dia 7704511 minus 12355. Okay, yang ini
Hati-hati kamu kena buat macam ni. The first minus dengan buka bracket, buka lagi, tutup lagi, tutup lagi. Kenapa saya buat macam ni? Okay. Yang atas ni, yang first, yang dalam inside ni, letakkan 1, 2, 3, 5, 5. Letakkan kuasa 2 di sini. And then over dengan 20. So that dia akan calculate yang dalam ni dulu, yang belah kanan ni. Dia akan calculate yang right side dulu. Faham? Sebab kita mesti calculate yang dalam bracket dulu, betul? So dia akan calculate yang right side dulu. Sebab dia ada division. Dia ada divide kat situ. Ingat tak board math ataupun apa benda yang kamu belajar dulu? Kita akan buat bracket dulu. And then multiply and division. And then baru plus minus. So kalau you tak buat bracket dalam calculator ni, double bracket ni, so dia akan calculate yang depan dulu. Dia akan calculate yang minus dulu. So salah lah jawapan dia. So cara dan teknik tekan calculator mesti betul. Okay, so the answer is the same lah. 72209. Okay, 0.75. So exactly the same. Nampak? So kat mana sini ada 2 markah. Okay. Okay, settle SST. Now kita move on kepada SS treatment. Kenapa treatment? Sebab kita ada lagi, kita ada satu sahaja iaitu A. Okey, kita ada A sahaja. So dia adalah treatment. Jadi di sini kamu kena cari SS treatment. Sum of square treatment punyalah. Okey. Sum SS tu sentiasa sum of square. Tak payah nak hafal tak apa. Dah tahu dah sum of square. Okey. So formula dia 1/n y squared minus yang tadi. Alamak, macam mana tu? Tengok 1/5. 5 merujuk kepada apa? Treatment atau observation? Observation. Kalau dalam blocking kamu akan belajar SS treatment, SS blocking. Ada 2. Formula dia vice versa, terbalik. Kalau di sini 1/n untuk treatment. Sebab dia 1/observation. Tapi kalau SS blocking yang kamu akan belajar chapter 3 nanti, dia akan ada 1/a. Dia vice versa kat situ. 1/a dengan 1/v. 1/b tak silap saya. Dia terbalik kat situ. So, yang tu nanti kita akan belajar lah. Sekarang ni awak kena faham n kecil ni refers to the observation. So dia ada 5 And then calculate dulu yang ni, summation. Summation of y squared. Yang ni lah. Tapi yang mana? Ni, kamu tengok kat sini. yi dot squared. Yi dot squared. Yang ni yij. Yij data dalam table. Yij data dalam table. Yi dot maksudnya totals yang telah dikuasakan dengan 2. Okay. So kena faham ni simbol ni. Simbol ni. Kena faham Yi dot untuk total. Yi bar dot yi dot bar yang ni adalah average. So you kena faham. So kita tengok macam mana nak calculate. So kita tulis sama-sama kat sini. Macam mana saya nak track? Ni. Okay, SS treatment. Yalah, bolehlah ni. Okay, tadi adalah 1/n kan? Summation of yi dot squared. Okay, minus dengan summation of buruknya. Okay, so yang ni kamu salin, nanti kamu boleh kena hafal tau. Formula ni kena hafal jangan. Okay, so n equals to 5. Then summation. Summation tu buat dalam square bracket. Okay, so kita tengok yang total sahaja 2756. Okay, you salin saja 2756. Saya guna warna biru 2756 and then plus square dulu sebab dia setiap satu tu dia kuasa 2 plus
2937. Okay. Squared and then plus 3127. Okay. Squared and then plus. The last one is 3535. 3535. Okay. Squared. Tutup bracket square ni. Okay. So left side kita dah siap. Now kita buat right side. Right side dia sama je macam tadi. Awak just salin balik. Yang ni. Salin balik. Copy paste. Boleh copy tak? Kan? Kan senang kerja. Okay. So nampak kan? Right side dia sama macam yang tadi. Yang bezakan dia dekat belah depan ni. Nampak Kira lah. Okay, macam mana? Yang ni kira sendiri. Tekan calculator secara manual lah. Sebab yang ini dia tak ada cara dan teknik lah. Sebab yang teknik tu yang banyak tadi. So you kira sendiri. 1/5. Tak bracket. Okay, 2756 kuasa 2 tambah 2937 kuasa 2 dan sebagainya. Okay. Saya dapat jawapan? 7699 171.8. Okay. Yang belakang tu tak nak tulis jawapan dulu pun tak apa. You biarkan. Okay. Macam ni biarkan macam tu. Oops. Okay. And then ni kira manually ni jawapan yang kamu dah kira dekat calculator tadi minus buat macam tadi double bracket. Kalau saya letak macam tadilah, tapi calculator kamu kelas Swiss kan, so kena manually lah tulis. 66870.55. 66870.55. Okay. This is SS treatment, sum of square of treatment. 2 mangkal lagi. Ini tahun depan kamu ambil regression analysis, lebih kurang je kiraan dia macam ni. Sama. And the last one, error. Apa formula error? SSE. E untuk error. SSE ni kamu akan jumpa sampailah habis degree. Setiap sem akan jumpa benda ni. Okay. So kamu akan jumpa benda ni. So how? Kita ada SST, kita ada SS treatment. Because the actual formula is SST equals to treatment, plus SSE. Okay. Maksudnya, kalau kamu derive, kamu nak cari SSE, kamu pindah je lah. Nak cari SSE, SS treatment pindah ke belakang. So, dia jadi negatif. Kan? So, you know that how to find SSE, just derive this formula. Then, calculate lah. Apa nilai SS total? 72,209.75. Apa nilai SS treatment? Yang atas tadilah. 66,870.55. So now, calculate the answer. Oops. Lima tiga 9.2. Okay, dapat answer ni, dapat 2 markah lagi. So nampak statistical analysis, SS total dulu, SS treatment, and then SS error. Cukup Okay. Oops.
Okay, sama And then step 3. Step 3 adalah kita buat ANOVA table. Okay, step 3 adalah ANOVA table. ANOVA table ni pakai pembaris. Siapa tak pakai pembaris nampak comot. So ANOVA table ni apa yang ada dalam tu? Yang ni penting sebab you all pun dah belajar dengan Dr. Aida sekarang. ANOVA table. ANOVA stands for Analysis of Variance. So now, kalau you ikut format ni, kamu akan senang. Okay. Macam mana? Sekejap. First adalah, saya pun dah lupa. Sekejap. Okay, variation. Source of variation. First adalah source of variation. Kena susun Ni first column. The next one is sum of squares. Sorry comot. Next, degrees. Degrees of freedom ni apa benda pula? Okay, nanti saya terangkan Degrees of freedom. Ini kena hafal. Yang ni biar lecturer kamu yang terangkan degrees of freedom tu apa. Yang ni pencara regression Kemudian apa Sorry, ini pencara Proustat 2 next sem kamu akan belajar. Apa lagi? Mean square. Saya tak nak tengok sebenarnya, saya nak hafal. Takut saya lupa. Mean square. Lepas tu last kali F. F apa? F. F ni adalah Fisher table. Fish, ikan kan? Fisher table. Tapi kita panggil dia F table. Okay, tapi kita panggil dekat kolom ni bukan F table, kita panggil F null. F kosong. F null. Okay. F null. So dah ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Cukup 5 kolom. Susun ikut macam ni. Source variation, sum of square, degree of freedom, mean square and then F. Okay, now kita nak baris. Okay. Now saya nak baris. Sorry comot. Maklumlah, bukanlah buat dekat kertas tapi buat dekat laptop. Memang comot. Okay. Nanti saya ajar macam mana nak guna table. Kita panggil dia model table. Nanti saya ajar. Dah. Cukup. Pembaris. Okay, dah. Okay, so ni malas lah guna pembaris. Nanti kamu buat cantik-cantik lah. Okay. First adalah SS treatment. Tapi kita tulis kat sini adalah treatment. Tapi treatment kita apa Sekejap. Baca soalan. Lupa nak baca soalan. Main buat Treatment kita adalah RF power. Betul tak? Kan? So kita tulis RF power. Betul ke? Betul lah. Ingat tu. RF power. Sini RF power. Yang first mestilah treatment. RF ni. Power P. W silap. Power W. Lepas tu ada error. Lepas tu ada total. Ada berapa sekarang? 3 kan? 3 je lah. Ni adalah basic. Basic ada 3. Chapter blocking ada 4. Dia tambah 1. Blocking lah dia tambah. Tapi yang ni dia 3 sahaja. Okay. Right. Next. Dah pukul 10 suku. 6. Baru aja satu example. Kamu buat macam ni. Sebaris-sebaris. Buat macam tu. Bagi cantik-cantik. Saya punya tak lawa. Okay. Yang ni kamu isi balik jawapan tu. Jawapan dia adalah apa? Yang treatment. Treatment adalah 66
870, betul tak? So, isi balik jawapan tadi. Tak isi tak ada markah. Macam tu lah ibarat dia. 66870.55. Lepas tu error dia adalah 5339.2. Kalau tak kosong pun boleh kat situ. Dan total dia 72.209.75. Okay. Tak je dulu siap-siap. Okay, degrees of freedom ni masalah dia kena tengok formula. Tapi senang je sebenarnya sebab kita ada di sini saya tulis formula lah bagi kamu ingat Kita ada n. Kita ada n minus 1. Kita ada n minus 1 untuk total Total mestilah minus dengan 1. Kenapa minus dengan 1? Sebab satu itulah yang kita nak tahu efek dia. So akan ada satu yang efek. Faham tak? Yang ni lah. RF power lah yang akan efek, betul tak? So that's why degrees of freedom bagi total must minus by 1. Sebab kita nak tahu dia punya efek. Error pula. Error ni dia akan buat n minus A. N minus treatment. Okay, manakala untuk treatment pula A minus 1. Dia macam first n minus 1. And then n minus A. Lepas tu A minus 1. Kena buat daripada bawah ke atas baru ingat. Kalau boleh nanti dalam exam, bila-bila lah buat exercise ke, buat exam ke, tulis dia siap-siap kat sini tepi ni. Okay, supaya tak salah lah. Okay, tulis je tepi-tepi tu. So, n kita ada, n besar kita ada 20, A kita ada, yang balik, ada 1, 2, 3, 4. 4 level. So, A ada 4. So, now, sini adalah 9, betul tak? So, ini adalah 9. 9 ke? 19 kan? 19. 19. Okay. Yang ni n minus A berapa? 20 minus 16 kan? A minus 1 berapa? 3. Okay. Kena betul lah yang ni. Okay, next. Mean square. Okay, yang ni saya suka. Part yang ni, mean square untuk total dah tak ada. Dia dah block. Dia dah blank. Macam tu. Dia macam ni. Dah blank macam tu. So, dia dah tak ada part. So, tinggal 2 dengan 1 je tinggal. So, macam mana nak buat? Senang aja. Jawapan yang kamu ambil tadi, 66870 ni, bahagikan dengan jawapan yang tadi. Senang je kan? Sebab tu saya cakap, kalau awak susun ikut turutan yang betul, tak payah ikut textbook, kamu akan senang kira. Kalau kamu buat macam degrees of freedom dulu, baru sum of square, nanti kamu tak tahu siapa bagi siapa, betul tak? So yang sum of square ni bahagi dengan degrees of freedom. So yang ni S treatment. Okay, bahagi dengan degrees of freedom lah, iaitu DF treatment. Degrees of freedom bagi treatment. DF treatment DF treatment. Ini formula dia. Lagi senang kan baca formula macam ni kan? Okay. So, kiralah. Ambil calculator. Kira. 66870.55 bahagi dengan 3. Okay, so kamu akan dapat 22,290. Okay, banyak ni nombor belakang ni. Ambil 2, 3 lah 3. 183. Ambil 3 point sahaja. 3 decimal point. Better lah, better macam ni. Next adalah error. Sama juga, error ni awak ambil ni dan bahagi dengan 16. Sama. Just do the same formula. So ni awak boleh tulis SSE divide by DFE. Okay. Then awak akan dapat dia punya answers.
So 5339.2 bahagi 16, you akan dapat 333.7. Okay, saya buat macam ni . So tinggal satu je lagi box. So cuba teka apa yang box F ni akan buat. Dia akan ambil jawapan yang atas bahagi dengan jawapan yang error. Senang kan? Nampak tak? Tapi hati-hati untuk blocking. Blocking nanti saya ajar hati-hati. Nak cari F untuk yang sebelah dia, you must ambil answer ni, divide by MSE. Mesti MSE. Ni error. Kalau contohnya ada lagi satu row, ada lagi satu treatment iaitu untuk blocking kan. Sama juga MS blocking divide by MS error. Yang bawah tu mesti error, dia tak boleh tukar. Tapi kalau you nak cari treatment, MS treatment bahagi dengan MSE. Yang ni saya tulis MS treatment. MS treatment. MS treatment saya tulis MS treatment. Okay. Kalau yang first column, first row MS treatment over MSE. Kalau ada blocking dia jadi MS blocking over MSE. Faham Alright. Apa answer dia? Answer dia adalah 22290.183 bahagi dengan 333.7. 66.7 66.8 lah ataupun 797. 66.797. Jom semak jawapan. See? Lebih kurang kan? P value tak payah buat sebab ini adalah guna Minitab. Takkan you nak kira pula P value. P value tu robot sahaja yang boleh buat. So cukup sampai di sini. Anggaran 4 hingga 5 markah. Besar 1, 2, 3 atau 4 markah lah. Something 4 markah. Okay. Ni step apa? Ni step 3 ANOVA table. Okay, so now sambung lagi sikit Step 4. Step 4. Saya dah boleh laju sikit lah kan sebab dah faham kan. Ini step 4. Step 4 kamu kena buat F table. F table. Apa panggil F table? Sorry. Decision. Silap. Decision. Pilihan. Decision. Decision je lah Make a decision. Kalau saya dalam nota tu, nota apa Prostat 2 saya buat macam ni. Make a decision. Buat pilihan. Apa tu pilihan? Okay. Step 1 tadi apa? Step 1 tadi hypothesis Sorry hypothesis saya tertinggal. Kamu tambah hypothesis tu. Step 1 tadi, ni step 1. H null equals ni mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu berapa? 3 sama dengan mu berapa? 4. A ada berapa? A ada 4. Kan? Stop. H1 alternative hypothesis adalah mu I. Saya pernah tak ingat. Sekejap. Ni. Mu I not equals to mu J. Not equals to mu J dalam bracket for at least one pair. IJ. Dipanjang sikit lah. Ini penting tau. Maksudnya kat sini, null hypothesis tu cakap min yang pertama mestilah sama dengan min yang kedua, mesti juga sama dengan min yang ketiga. Ini min apa? Population. Tapi yang kamu tengok yang tadi tu dalam example, min dia memang tak sama. Tapi min ni bukannya min population. Yang ni, average ni. Ini adalah min sample. Sebab dia dalam data.
Bila dia dalam data, kita guna sampel untuk kita estimate dia population punya. So population tu kita takkan tahu. Siapa yang cakap population dia tahu, itu menipu. Okay, so population kamu takkan tahu. Yang kamu boleh tahu adalah sampel. That's why you kena buat survey untuk tahu sampel. Baru kamu dapat estimate the population. Faham? Jadi, apa yang di sini dicakap, dia nak estimate population by using this hypothesis. And apa yang kita nak test tu, kita test the sample. Sample tadi tu lah. So sampel ni kamu jangan cakap, oh average dia tak sama. So kita cakap H1. Jangan macam tu. Salah. H1 ni based on statistical analysis ANOVA tadi. Based on yang ANOVA sahaja. Baru kita boleh decide which one is true. Okay? So, maksudnya kat sini, hypothesis tu dia nak kita buat decision lah. Yang mana betul, yang mana salah. Which is true, which is false. Okay? Okay, now. Masa nak buat decision tu, awak kena tengok F alpha V. Okay, F alpha V. Apa itu? Okay. Kita akan guna alpha sentiasa 0.05. Okay, ini mesti take note Alpha must 0.05. Level of significance. Okay. Okay. Nak check balik, betul tak? Sorry, bukan V silap. V1, V2. Baru betul. Okay, F table. F alpha, V1, V2. V1 ni merujuk kepada degrees of freedom bagi treatment. V2 merujuk kepada degrees of freedom bagi error. Anda faham Ini untuk yang tajuk ni sahaja. Okay, untuk tajuk ni sahaja. So you akan ada F 0.05. Okay. Apa V1 dia? Degrees of freedom yang mana? Treatment kan? Berapa? 3 Silap. Sorry Strabo. Ini 3. Yang ni adalah error punya. Error dia berapa? 16. Okay, cari nilai. Saya tak share awak punya Moodle table You all dah dapat belum Moodle table? Dah dapat? Belum? Tak dapat table. Okay, maksudnya dia tu tak bagilah tu. Okay. Saya buka dulu nanti saya bagi ni. Macam nak baca? Faham tak? Nampak tak? Banyak. Tapi tak tahu nak baca, betul tak? So saya akan ajar benda ni nanti kalau kamu dah tahu. So next time kamu ambil subjek ni, kamu dah tahu dah nak baca macam mana. Okay. So fokus betul-betul. F alpha 0.05, V1, V2. Okay, bacaan dia senang je. Kamu ambil first page ni. Kamu tengok dekat sini ada paksi X dan paksi Y. Ni adalah paksi X. Sorry saya nak kena conteng juga. Nanti kamu tak nampak. Ini adalah X-axis. Okay, ini adalah X-axis. Dan di sini adalah Y-axis. Menegak. Senang je kan nak ingat? Okay, so now katakan sini X, sini Y. So ni dah 3. 3 dekat kolom 3. Nampak So Y dia adalah 16. So turun bawah. Bawah cari 16. Okay, next. Ni. 3, 16. So antara 4 ni. Alamak ada 4 pula. Tak tahu nak pilih mana satu. Okay, dalam ni tak payah hafal, tak payah catat pun tak apa sebab dalam ni dia ada bagi tahu. Alpha ni diberi mengikut urutan. First 0.05. The next one 0.025. The third one 0.01 and the fourth one is 0.001. Dan diberitahu
nilai alpha 0.025 ni sentiasa dalam bracket. So kalau kamu tengok, setiap nilai ni yang kedua mesti dalam bracket. Sebab dia dalam 0.025. Sekarang kita nak 0.05. Kan? So yang the first data iaitu 3.24. 3.4. Dan saya nak tengok betul tak jawapan dia. 5.29. Oh, sebab dia guna 0.01. Okay, kenapa dia guna 0.01? Sebab dalam soalan dia sebut ke? Kalau macam saya akan gunakan 0.05. Ya, bagi saya double check. Dalam kelas ada juga. Dalam soalan tadi. Ni. Oh, saya tak perasan. Maklumlah, saya tak pakai spek malam-malam. Aish. Thank you Okay, ni. So, basically dalam soalan dia akan bagilah chance untuk kamu guna mana satu. Macam saya suggest guna 0.05. This is the common one. The common one because yang tu kamu akan tahulah kenapa. Nanti semua subjek akan guna 0.05. Okay, next. Kamu buat decision Kamu bandingkan 3.24 dengan 797. Kan nilai ni lebih kecil kan? Dan nilai yang answer tadi lebih besar. Means like F0 is greater than F alpha. Betul tak? Kita akan utamakan F0 dulu baru F alpha. F table lah maksudnya. So kalau dalam graph, you belajar normal distribution. Ni, bentuk dia macam ni. Betul? Macam ada gunung kan kat situ kan. But now you learn F table, kamu akan belajar all the table must be L shape. Yang ni T shape kan. So L shape ni dia adalah positive only. Graph positive only. So dia ada bukit separuh tinggi dan dia jatuh bawah. Like this lah. Dia ada peak dekat situ. Okay. Something like that. Macam ni. Ni contoh. Dia peak kat sebelah kiri dan dia jatuh habis. Macam ni lah. Okay. So next. Tak pati dah. Okay dah. Okay, next. F table ni 3.24 di sini. 3.24. So we draw a line macam ni, satu palang dan kita lorekkan dia di kanan. Lorekkan dia banyak kan? Means like F table tu kita buat satu palang dan kita lorekkan belah kanan. Okay. Now kita nak cari values untuk 66.797. Adakah 66.797 tu di kiri ataupun di kanan? Di kanan lah because the largest kan. So automatically dia akan berada di something di sinilah. 66.797. Okay, tolong catat yang ni. Kawasan berlorek ni adalah rejection region. Kawasan reject. Dia ibarat seperti lohong hitam yang awak buang something kat situ. Setelah rejection region. So now, adakah answer tadi tu di dalam rejection region ataupun tidak? Dia berada di dalam rejection region. So, dalam exam, lukisan ni tiada markah. Tapi, kamu akan faham nak reject atau tidak. Okay. So, rejection region ni apabila dia jatuh dalam kawasan gelap,
So dia akan kena reject. So reject. Reject apa? Reject crush? Bukan. Reject null hypothesis. Sentiasa kita ceritakan pasal HO. Nah, saya merahkan kat sini. Null hypothesis. Kalau dia tidak berada dalam kawasan Blorek, contohnya tiba-tibalah nilai dia mungkin kat sini 2 point something kan. So dia berada di kawasan putih kan. So kita cakap accept null hypothesis. Jangan tukar yang ni. Yang ni static. Boleh? Reject or do not reject. Based antara dua tu lah. Kalau dia reject, masuk dalam hitam lah. Dia reject. Kalau dia accept ataupun do not reject, dia dekat kawasan putih. So now, untuk answer sekarang, dia adalah reject null hypothesis. Bagi tahulah kenapa. Because F null is greater than apa? Ataupun F null is greater than F 0.05 316. Betul tak? Ataupun you all can buat macam ni lah. F null greater than bla 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 equals to 66.797 lebih besar daripada 3.4. Dah. 1 mark. Satu je dia kod. Memang. Sebab kita nak buat decision. Satu ayat je. Jangan panjang-panjang. Okay. Dan kebiasaan. Setiap orang lah. Termasuk batch saya. Mesti lupa nak buat conclusion. Dah happy dapat jawapan. Tapi lupa nak buat conclusion. Step 5. Conclusion lah. Conclusion ni senang. Ayat dia awak kena tiru copy and paste. Okay, tiru ayat saya. Sentiasa gunakan format ni. There is sufficient evidence to conclude. To conclude. There is sufficient evidence to conclude that okay, sampai sini saya guna warna merah sebab yang ni kamu akan ubah based on question. Sekarang awak kena faham dulu. Awak reject null hypothesis, betul? Maksudnya kalau kita tengok balik dekat hypothesis tadi, yang first ni null hypothesis ni you reject. Betul? So now bila you reject yang first, yang null ni, means that you accept yang ni. Accept yang lagi satu. Confirm lah. Confirm accept yang lagi satu. So how you nak terima dia punya conclusion tu, dia kata mean dia tidak sama kan? Means like, dia ada effect. Setiap treatment tu akan ada effect. Faham tak? Kalau yang macam ni dia tak ada effect. No effect. Contohnya yang awak cakap, accept null hypothesis. So awak boleh cakap there is sufficient evidence to conclude that the treatment has no effect. Faham? Tapi yang ni, the treatment has effect. Sebab dia reject yang null hypothesis and then accept yang ni. Tak sama maksudnya dia ada effect lah. So how nak buat ayat? There is sufficient evidence to conclude that. Ya, baca kat sini. The treatment means the RF power sebab treatment kan? Treatment, the RF power, sebab ni cerita pasal RF power, affects the mean H. Yang ni awak salin soalan je. H rate at alpha equals to 0.05. Sebab kita guna alpha 0.05. Awak kena state dekat situ. Pun satu markah. Okay. Dah 10.40. So nanti
ada lagi beberapa topik yang saya nak terangkan tapi bukan hari ni lah. Hari ni just basic. So nanti saya bagi awak latihan lah. Banyak kan? Sebab ni based on Dr. Haida punya task kepada student dia. So saya tak nak awak buat semua sekaligus. Saya nak awak buat satu persatu. Macam mana saya nak agihkan ni? Sekejap. Okay. So far ada berapa step kat sini? 5. Panjang tak? Berapa page kamu buat tu? Page. Tengok contoh saya punya past test saya. Mana saya punya test? Ni correction test. Okay tak? Sekejap Sekejap bagi saya masa Saya tunjuk kat awak tahu macam mana cara saya jawab. Dan cara pemarkahan dia. You all mesti tahu. Kalau tak nanti takut missing. Hari ni satu example je saya ajar tapi memang panjang. Kalau saya ajar confidence interval dengan hypothesis testing dengan student lain, saya lepas dengan student biod lah saya ajar kan. Confidence interval tu saya ambil masa 3 hari untuk ajar dan 3 hari tu example dia tak banyak. 5 example je. Bayangkan 5 example tu 3 hari. Bayangkanlah berapa lama saya ajar. Hypothesis testing lagi lama. Ini kan lagi ANOVA. ANOVA lagi lama. Ada. Okay, ni awak tengok Dia bagi step by step tau. Soalan dia bagi macam ni. Dan dia pecah lah I, double I, Roman I, double I kan. Lepas tu dia ada bagi hypothesis. Lepas tu dia ada ni nilai lah. Ni nanti saya ajar hari Khamis ni. 1, 2, 3 bayangkan 1, 2, 3 berapa markah? 14 markah. Yang tadi kamu buat tu total 14 markah. Bayangkan. Macam mana saya jawab? First, buat table. And then ada ni YI. Okay. Total, grand total. And then average. Masih saya cakap ni optional. You nak buat boleh, tak nak buat tak apa. Then kamu kira macam ni. Tapi saya rajin masa tu sebab data dia tak banyak. Yelah kamu tengok ada sikit je kan. So kamu buatlah macam tu. Tapi at the end, saya guna calculator juga. So sini 2. Treatment, 2 lagi. Ini 1 Sama. Silap kira tadi. Okay, ni 1, yang ni 4. Tengok dia kira mana. Degrees of freedom, mean square. Saya tak buat F saya tak buat F. Tadi tu saya blur lagi. Dah 1 kan, biasalah. Okay. Tengok saya dapat half. Half je, kenapa? Sebab bawah ni H1 tak ikut format. H0 dah betul. Itulah H0 dah betul. Dia ada 3 kan? Dia ada 3 ni. 3 level. Nampak? Saya dapat half je. Ni pembetulan dia. Terus saya kena hafal. And then F0, ni satu markah yang saya tertinggal tu. Nasib baik doktor cari, dia jumpa kat sini. F0 treatment di sini. Then cari ni pun dapat 1 markah. Yang step 4 tadi kan, making a decision. Lepas tu reject, dapat lagi 1 markah. So 2 lah markah kat situ. And then conclusion, tengok ayat dia. Sama. There is sufficient evidence to support the claim that blah 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 affect. Nampak? Affect. At berapa alpha dia? 0.05. So saya hampir dapat full mark lah di situ. Nampak? Ni LSD method yang kita akan belajar next week. Dia sambungan lah. Dia sambungan. So nanti saya nak you buat latihan. Sebelum you buat yang ni jangan
Ni janganlah sebab saya tak hafal formula. Jika salah tolong tengok next page. Dalam next page pun salah. Okay, so yang tu sebab apa tahu? Sebab saya salah formula. Formula bawah ni. So salah lah jawapan dia. Tapi still dapat markah. Formula kena hafal, penat tau. Okay, so inilah saya bagi pendedahan cara jawab. Senang je, calculation macam ni je. Chapter tu. Okay, so nanti saya belum sediakan task. Nanti saya screenshot, saya share. Tapi sebelum tu saya nak buka sekejap. Mana Last online. Dah terabur dah Ni. Mana ni? Exercise. Okay. Saja nak bagi exercise siap-siap. Senang. Kalau bagi banyak sekelompok nanti semua stres. Mana Sticky notes. 3.7. Okay. Saya nak awak buat ni dulu. Okay. Lepas tu gunakan 5 step yang saya ajar tu. Okay. Selanjutnya awak bagi conclusion. Awak baca kat soalan sini je. Ni soalan dia. Conclusion tu awak akan bagi tahu the missing techniques affect ke do not affect. Kan? Salin je balik. The missing techniques affect or do not affect the strength of the cement at alpha 0.05. Nampak tak? Dia salin balik. One markah je. Satu markah je kat situ. Tarik balik soalan tu. Nampak? So, yang ni saya screenshot, saya send dalam group WhatsApp. Okay. Nampak? Hilang. Okay, you buat yang ni dulu. So this week saya ajar calculation. Nanti next day, second day saya nak you buat yang Fisher LSD method. Ini saya akan ajar. Dia ada Tukey, Fisher dan Net. Lepas tu, jap. Exam awak masuk Tukey test. Tukey test. So saya ajar tiga-tiga teruslah. Levin tak masuk, dia orang kata. Levin tak masuk. So Levin tu saya boleh ajar next week lah. Levin saya ajar next week. Sepatutnya hari ni saya ajar Levin sekali tapi dah berat kan. So saya ajar next week lah. Ya. Fisher SLD. Boleh lah cukup. Lepas tu yang ni mini tab. Sama mini tab. Lepas tu mini tab. Nampak tak saya ajar flow by flow? Saya ajar sikit-sikit dulu. So you buat ni. Nanti yang next class kita buat yang ni Okay. So far faham kan? Sekejap saya korang dah salin ke? Dah. Sorry yang buruk sikit tulisan. Mana Google Form? Example tu kamu dah jot down Dah buat dia punya jalan kerja semua dah contek dengan jawapan tadi. Example. Dah. Kalau dah, nanti saya nak kamu upload kan. Ini adalah kehadiran. Isi kehadiran. Mana ni section Okay.
example 3.1. Salah. Okay. Okay, so sekarang saya nak awak siap-siap dulu ambil gambar hasil kerja kamu hari ni. Yang tadilah yang kamu salin tu kan. Ada salin kan? Dalam kertas kan? Snap. Saya nak upload kat sini. Kalau boleh PDF kan teruslah dalam one page. Mana nak share? Buka dan try upload kat sini. Kalau boleh login lah. Senang sikit saya tahu siapa. Kalau tak login nanti saya tengok anonymous. Ini apa saya nak masukkan? Model adequacy, lots of sequence. Banyak ni kita skip ni. But the test, Levin. Ni Levin. Transformation tak ada, tak masuk. Tak ada. Comparison. Okay. So comparison, example. Saya guna example yang sama pun boleh sebenarnya. Tapi, sekejap. Mana tu test? Ni. Betul lah, dia guna example 3.1. So nanti example 3.1 ni lah yang kita akan buat two-key test. Sebab two-key test mungkin masuk. Lepas tu Fisher LSD yang ni dalam exercise banyak. Yang ni pun saya punya batch masuklah Fisher LSD. Dan akhir sekali adalah Danet test. Ni, Danet test. Danet ke ni? Control. Itulah Danet. So yang ni comparison means. Treatment. So akan ada banyak lah. Next kita akan belajar Bartlett and Levin test. You all boleh buka tak yang lepas tu last kali baru model adequacy. Yang ini next week juga. Yang after ni lah. Tak lama pun model adequacy ni sekejap. Guna Minitab sekejap dah siap. So the first one yang ni lah yang kita punya session adalah example 3.1. Just upload je. Link tu dah boleh buka Boleh Hari ni nak try. Macam ni. Saya nampak lah ada hasil.
Okay, kalau dah settle, rasanya sampai sini je lah. Kalau next class, kita buat awal sikit, 8.30 hingga 10.30. Okay, thank you sebab menunggu. Dan jumpa lagi pada next class. Okay, terima kasih. Thank you, Miro. Okay, welcome. Okay, thank you. Mirul. Nak tanya, tadi Mirul ada sebut ke yang apa yang keluar untuk test? Atas hari ni saya tak dengar dah saya. Tak dengar? Hello? Hello? Saya Dengar tak ke? Sekejap Hello? Dengar tak?